kucing pun cium, apatah lagi anak sendiri. Kan? Jadi sampai kita. Jadi hadirin yang saya kasih lihat, maka menunjukkan sifat rahmah dalam diri seseorang itu terhadap anak-anak ataupun terhadap makhluk yang lain. Disebutkan bahawa Walid bin Al-Mughirah memiliki 10 orang anak. Ramailah maknanya, ramai. Kemudian mana tadi? Wa banina syuhada wa mahhattu. Mahhattu ni tuan-tuan ada banyak tafsiran dan terjemahan. Okey. Dalam sini disebut mendapat kekayaan dan kekuasaan. Dalam tafsir menyebutkan dalam tafsir Ibn Katsir meriwayatkan, iaitu kami telah berikan kepadanya akan harta, kedudukan dan selainnya daripada itu. Mahada ni tuan-tuan maknanya asas. Mahada maknanya asas. Tuan-tuan ada anak, contohnya nak buat perubatan di USIM. Sebelum masuk ke fakulti ataupun kuliah medik ataupun perubatan, dia kena masuk mana? Dia kena ambil apa? Step sebelum masuk tu. Dia kena ambil. Pernah dengar tak? Dia kena ambil foundation ataupun tamhidi. Betul tak? Pernah dengar perkataan tamhidi? Tamhidi itulah. Wa mahattu lahu tamhida. Sambung. Nampak tak? Foundation, asas, asasi. Tamhidi itu maknanya asasi. Maknanya kami telah menguatkan, memberikan kepadanya asas kepadanya yang kuat. Maksudnya apa? Dia ada kekuasaan, dia ada harta, dia ada itu dan ini, kukuh dan kuat. Siapa yang bagi dia? Allah Azza wa Jalla. Wa mahattu lahu tamhida. Artinya tuan-tuan, artinya kelebihan-kelebihan di dalam hidup ini, hatta kepada orang kafir, hatta kepada orang Islam, hatta kepada orang beriman, pemberinya adalah satu. Allah Azza wa Jalla. Pemberinya adalah sama, Allah Azza wa Jalla. Quran sebut, wa mahattu lahu. Tapi tuan-tuan bezanya apa? Summa yatma'u an azid. Kemudian dia, siapa dia tu? Walid bin Al-Mughirah. Yatma'u an azid. Kemudian dia tamak nak lebih lagi. Dia tamak ni tuan-tuan maknanya inginkan sejumlah yang amat besar. Padahal yang dah ada, tuan-tuan, kita kalau ada kambing daripada Meru sampai ke Meru Perdana, nah, buat projek kambing perap je tuan-tuan, tak cukup makan, bukan lebih makan dah. Ini dia memiliki banyak dah. Summa yatma'u. Ini adalah pelajaran untuk saya dan kita semua. Sifat tamak tidak akan pernah mencukupkan. Banyak dah tuan-tuan. Dia makan satu hari seekor kambing je pun mati tak habis lagi. Summa yatma'u an azid. Kemudian dia tamak untuk dapatkan lebih. Sedangkan dia orang yang paling tua sekali dalam kalangan mereka. Artinya sifat tamak adalah sifat mereka ataupun sifat kepada Walid bin Al-Mughirah, dan ketamakan itu membinasakannya akhirnya. Tamak. Lawan kepada tamak apa tuan-tuan? Bukan. Lawan kepada tamak, tak tamak. Lawan kepada tamak namanya qanaah. Namanya qanaah. Lawan kepada tamak namanya qanaah. Ataupun sifat qanaah itu sangat relate, sangat terkait dengan syukur. Oleh itu, orang-orang yang memiliki sifat qanaah ataupun syukur adalah mereka-mereka yang akan dikurniakan Allah pertambahan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Atha'illahi As-Sakandari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, kalau tak silap, Hikam,
beliau menyebutkan satu perkataan yang amat menarik. Katanya apa? Katanya man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang tidak berterima kasih dengan nikmat-nikmat, maka dia telah siapa yang tidak berterima kasih dengan nikmat, dia telah mendedahkannya kepada hilang nikmat itu. Maksudnya dia telah membuka ruang untuk nikmat itu hilang. Siapa yang tak bersyukur kepada nikmat, dia telah membuka ruang untuk nikmat itu hilang. Itu Imam Ibn Ta'ala kata, wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Siapa yang mensyukuri nikmat, dia telah ikat nikmat itu, dengan ikatannya. Maknanya apa? Nikmat tu dia syukuri, dia akan ikat. Maknanya apa? Kekal nikmat itu akan ada bersama dengannya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hafal Haji Mahfuz. Nanti tak payah panggil tazkirah haji. Haji je tazkirah ayat tu, insya-Allah. Allah Azza wa Jalla menyebut, kalla innahu kana li ayatina anida. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia adalah bagi ayat-ayat kami adalah sangat-sangat jahat ataupun degil pada menentang dan melawannya. Artinya apa tuan-tuan? Perbuatan maksiat atau penentangan kepada Allah menjadikan Allah akan menarik nikmat daripada seseorang. Menarik nikmat atau keberkatan daripada seseorang. Hadirin yang saya katakan, apa cubaan dia? Apa bentuk dia tu anid, degil terhadap ayat Allah? Bentuknya apa? Yang pertama, dia cuba untuk melarikan orang daripada Al-Quran ataupun menuduh sesuatu terhadap Al-Quran. Apa tuduhan dia? Dia kata ayat Quran adalah ayat sihir. Kan cubaan tadi, fikir nak buat itu. Ataupun mengatakan ini ayat Tok Bomoh. Ataupun mereka katakan itu dan ini. Tuan-tuan ingat tak saya pernah sebut kat tuan-tuan? Untuk memahami tadabbur, Al-Quran biasanya memiliki kaitan dengan ayat sebelum. Betul tak? Apa cerita sebelum surah Al-Mudaththir? Sebelum Al-Mudaththir surah apa? Dah lupa dah ayat sebelum Mudaththir. Surah sebelum Mudaththir. Ya Allah, ya Karim. Mujurlah minggu depan, minggu akhir saya mengajar sebelum cuti raya. Sebab saya balik kampung awal. Kan? Kalau tidak depression saya nak. Sebelum surah Mudaththir, surah Qiyamah. Perasan tak ingat dalam surah Qiyamah apa cerita yang kita ceritakan dalam tu? Tentang turunnya wahyu kepada Nabi dan Nabi nak ikut cepat. Kan? Ingat tak? La tuharrik bi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kan itu kita ceritakan. Ayat tu pasal Quran. Ayat Al-Mudaththir ada kaitan dengan cerita sebelumnya. Apa dia? Dalam ayat itu wujud karakter yang membentukkan dirinya menentang Al-Quran, mengatakan Quran ini adalah sihir, sedangkan Quran datang daripada Allah melalui Jibril. Mereka katakan ini ayat Tok Bomoh, sedangkan Tok Bomoh itu manusia. Jibril adalah malaikat yang bawa ayat tersebut. Mereka katakan ini adalah ayat daripada syair dan sebagainya, sedangkan Jibril alaihissalam bukan seorang penyair. Boleh faham tuan-tuan maksudnya apa? Itu memiliki satu kaitan. Kata kita sebut dalam tadabbur ni, ayat Quran pasti ada kaitan dengan surah sebelumnya atau ayat sebelumnya. Maka kisah Al-Mudaththir membentukkan satu karakter tokoh tentang Al-Quran yang dia cuba anida, yang dia cuba degil pada menerima ataupun menolaknya. Baik. Hadirin yang saya kasih sekalian, maka kalla, sekali-kali tidak kami akan menambahkan baginya hartanya, anak-anak dan kekuasaannya. Innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya dia, siapa dia? Al-Walid bin Al-Mughirah adalah bagi ayat-ayat kami amat degil ia terhadapnya. Sa'urhiquhu sa'uda. Sesungguhnya kami akan
menyeksanya nanti dengan azab yang termuncak tinggi. Maknanya tuan-tuan, azab di akhirat adalah azab yang tidak akan dapat dinilai tingginya, panasnya, peritnya, siksaannya. Su'uda. Perkataan su'uda ni tuan-tuan dalam bahasa Arab artinya makna yang menaik, naik. Su'ada maknanya naik dalam bahasa Arab. Masa'id lift. Kenapa? Lift tu dia naik. Namanya mas'ad, tempat naik. Mas'ad. Su'ud. Okey, su'ud maknanya naik. Sa'urhiquhu su'uda. Akan kami siksa dia dengan azab yang meningkat tinggi. Jadi tuan-tuan, oleh itu jangan tertipu dan terpedaya dengan apa yang sedikit dilebihkan kepada orang-orang yang kufur, lagi menentang Allah dan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya daripada kelebihan-kelebihan, kerana akhirnya mereka itu akan diazab dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Hadirin yang saya kasih sekalian, kita sambung lagi. Okey, sa'urhiquhu sa'uda. Okey, lepas ni kita berhenti dulu sini tuan-tuan. Kita berhenti kat sini dulu. Saya nak bagi tuan-tuan sempena bulan Ramadan ini satu doa daripada Al-Quran. Mungkin saya pun baru teringat hari ini. Jadi sebelum nak habis tu kita bagi satu amalan doa kan. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan ni lain sikit kita punya kuliah. Tuan-tuan ada doa nak upgrade setiap hari. Mungkin doanya sama aja. Ni boleh ada tukar-tukar. Doa itu ada dalam surah Ali Imran ayat yang ke-15. Cuba tuan-tuan tengok. Jadi hari-hari itu adalah perbezaan dalam doa dan amalan permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat 16 surah Ali Imran. Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat seorang hamba yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Ayat ke-14 akhir sekali Allah sebut, akhir hujung perkataan ayat 14. Wallahu basirun bil ibad. Tak jumpa je? Muka surat 52 je. Muka surat 52. Bukan 502. 52. Bagi muka surat baru nampak semua. Bagi nama surah tak jumpa. Muka surat 52. Okey, ayat atas sekali. Atas sekali. Dah. Okey, tengok sebelumnya bawah sekali, ujung sekali. Bawah sekali, ujung sekali. Perkataan ujung sekali. Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah maha melihat terhadap hambanya. Siapa hambanya ni? Hamba yang ayat tu sebut tentang hamba yang masuk syurga. Allah sebut hamba ini. Ayat 16. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Siapa golongan ini? Mereka-mereka yang berdoa dan berkata, sesungguhnya kami telah beriman. Amanna faghfir lana dhunubana, maka ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami. Waqina azabannar, dan selamatkan kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Ini doa orang yang masuk syurga. Jadi tuan-tuan, amalkan doa ini, bacalah pada bulan Ramadan. Semoga doa ini juga menjadikan kita tergolong dalam golongan tersebut insya-Allah. Allahumma amin. Cuba baca sama-sama. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Cuba tak payah tengok tuan-tuan. Cuba tak payah tengok. Okey. Okey. Rabbana innana amanna. Lagi?
Alhamdulillah. Semuanya pandai-pandai dah tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi itulah tuan-tuan sedikit sebanyak doa yang tuan-tuan boleh amalkan dalam bulan Ramadan. InsyaAllah kelas akan datang ada satu lagi doa daripada Quran yang kita boleh amalkan, kita boleh baca, kita boleh lazimi. Saya buka soalan kalau ada nak tanya. Silakan. Doa tu ada keampunan dan kemaafan. Ada? Quran tuan-tuan ayatnya tuan-tuan tak boleh nak bandingkan. Yang ni lebih, yang ni tak. Dia tak macam tu. Okey, dia tak macam tu. Maknanya kalau kita nak berdoa dengan yang ni, kita ambil yang ini. Kalau kita nak berdoa dengan ini, kita ambil yang ini. Dia tak boleh kita katakan ayat ni lebih baik daripada ni. Tak. Sebab Quran itu semuanya adalah mulia. Semuanya adalah mulia. Cuma setiap ayat ada kelebihan. Okey, ayat yang itu ada doa kemaafan dan keampunan kerana kisah yang terkait pada ayat itu. Ayat ini adalah seperti ini. Jadi kalau tanya doa ini minta keampunan kan? Tapi tak ada kemaafan kan? Tapi doa dalam surah Al-Baqarah ada keampunan dan kemaafan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampunkanlah kami, rahmatilah kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Selamatkanlah kami ataupun berikan kepada kami kejayaan dan kemenangan daripada orang yang kafir. Itu doa yang ada dalam Quran pada kemaafan dan keampunan. Soalan lain? Satu-satu bagi muslimat dulu hujung tu. Waalaikumsalam. Baik, macam mana nak dapatkan istiqamah? Soalan tu adalah soalan yang sukar. Bukan sukar nak jawabnya, sukar untuk dilaksanakannya kerana istiqamah itu sendiri adalah sukar. Istiqamah itu satu yang sukar. Tetapi bagaimana untuk kita buat? Pertama tidak lain tidak bukanlah tuan-tuan, kita bermohon kepada Allah, menjadikan doa, minta kepada Allah supaya kita dikurniakan sabat, tetap dan teguh dalam apa yang kita buat. Itu satu. Yang kedua iaitu minta tolong sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat, Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu. Satu. Kedua, tuan-tuan pandanglah bulan Ramadan ini bukan sekadar bulan banyakkan amalan, tetapi bulan latih diri kita terbiasa dengan amal yang tak biasa kita buat. Faham tak? Maknanya biasa dulu kita baca Quran lepas subuh, dah. Lepas tak baca dah kan? Nanti maghrib baca. Tapi bulan Ramadan, lepas subuh kita baca, lepas zuhur kita baca, lepas asar kita baca, lepas maghrib baca, lepas witir nanti baca lagi. Itu dilakukan bukan sehari, tetapi dilakukan 30 hari. Maknanya kita letakkan satu kefahaman diri kita. Ramadan adalah pentarbiahan dan pendidikan. Amal yang kita buat itu untuk biasakan. Sampai keluar daripada bulan Ramadan, ianya sudah menjadi rutin dan kebiasaan. Sebab benda tu kalau dah biasa, tak berat. Macam tuan-tuan baca zikir pagi petang. Mula-mula nak amalkan maksurat. Senang ke susah? Susah nak kena tengok, buat itu. Sekali dah hafal, atas kereta je baca, senang je. Orang yang tak pernah buat, dia kata, ui panjangnya, kamu boleh baca. Tapi bagi dia, senang. Kenapa? Telah terbiasa dilakukan. Orang buat tahajud 10 rakaat dan 8 rakaat. Saya pun tengok, ui kamu bangun, ya Allah banyaknya. Sebab dia dah terbiasa, menjadikan ia mudah. Kita ada peluang bulan Ramadan untuk membiasakan itu. Membiasakan itu. Maka bila masuk Syawal, kan kita mohon kepada, kita pandang itu adalah proses pembiasaan sampailah menjadikan ianya juga terbiasa. Tapi kalau kita punya cara faham, Ramadan bulan banyakkan amalan, kita pun banyak. Jadi Syawal banyakkan makan, bukan amalan. Maka dengan itu dia jatuh drop terus. Tetapi kalau kita memandang ia adalah latihan pada kebiasaan amalan, maka selepas Ramadan dia akan terus terlatih dengan amalan tersebut. Itu adalah perkara yang kedua. Dan yang ketiga yang hadirin semua, iaitu mengkadarkan pada satu kadar yang kita nak istiqamah.
yang kita anggap insya-Allah dengan kadar ini kita mampu terus berjalan. Antaranya contohnya, tuan-tuan letakkan kadar baca Quran setiap hari 1 juzuk. Lepas Ramadan nak istiqamah dengan itu, insya-Allah boleh. Jangan letakkan kadar itu yang terlampau tinggi kerana khawatir kita boleh buat 3 hari je lepas tu terus tinggalkan. Okey, kadarkan, letakkan satu kadar. Kalau bangun malam tu dapat 2 rakaat dah tak apa, nak tidur begitu. Tuan-tuan, letakkan satu kadar yang kita boleh berusaha untuk istiqamah insya-Allah taala. Saya rasa itu mudah-mudahan boleh menjawab. Tuan-tuan, pertama mohon pertolongan kepada Allah kerana dialah yang berikan taufik kita buat. Yang keduanya adalah pahami bulan Ramadan, ubah cara fikir kita, ianya adalah bulan tarbiyah, didik diri kita untuk biasa dengan amalan, bukan tambah pahala aja. Okey, terbiasa sampai keluar Ramadan kita akan terbiasa dengannya. Yang ketiganya, letakkan satu kadar par dia untuk kita capai supaya kita boleh terus konsisten. Jangan terlalu tinggi yang takut nanti kita jadi tak mampu pula buat lepas Ramadan. Tetapi kadar yang kita rasa boleh, kemudian kita teruskan selepas Ramadan dengan amalan itu. Contohnya sejuzuk Al-Quran. Contohnya kadar istighfar, tasbih dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tadi siapa nak tanya? Ringkas. Sekejap je. Allahumma letak pun boleh, tak pun tak apa. Sebab perkataan Rabbana sudah seperti makna Allahumma, ya Allah, Tuhan kami. Tapi buat pun boleh. Sebab Allahumma artinya wahai, dia ada wahai. Rabbana, Tuhan kami pun boleh jadi juga. Cukup dengan Allah, Rabbana pun dah cukup dah. Okey, tanpa Allahumma pun tak apa. Silakan, Tuan Haji. Dalam ayat yang ke-9 surah Al-Mudaththir ada kalimah yang menyebut Yaumun Akhir. Adakah ia salah satu daripada nama-nama? Betul. Nama hari kiamat salah satunya adalah Yaumun Asir, hari kesulitan, kesusahan. Betul. Kiamat memiliki banyak nama. Salah satu di antaranya adalah Yaumun Asir, nama hari yang sulit dan payah. Okey, kalau tak ada, akhir sekali. Jadi seorang satu je, akhir sekali. Sebab saya ada urusan. Nak tanya satu daripada doa-doa yang mustajab untuk ditiupkan di telinga cucu ataupun anak itu sendiri lah. Okey. Yang susah nak maya, nak degil, yang mustajab. Doa-doa yang sebenarnya. Wah, payah ni tuan. Untuk tiup dekat isteri ada lah. Bagi dengar kata. Tuan-tuan, banyak tu nak bagi yang mana? Yang senang ada, yang biasa dengar ada, yang biasa tak ada pun tak ada. Baik. Apa ayatnya? Banyak tuan. Kalau yang paling mudah sekali adalah surah Al-Fatihah. Masa dia tengah tidur tu, tuan-tuan pergi kat dia, tuan-tuan bacakan surah Al-Fatihah, tiup dengan niat terbang ataupun pergilah sekali dengan segala kedegilan dan kejahatan ataupun sikap itu. Satu, kerana Fatihah adalah ummul kitab, segala-galanya di dalamnya. Kedua, tuan-tuan boleh tiupkan atau bacakan ayat daripada surah Alam Nashrah laka sadrak, dilapangkan dadanya untuk dengar perkataan kita dan sebagainya. Yang ketiga ni mungkin tuan-tuan jarang hafal, iaitu awal daripada surah Taha untuk dibacakan dan ditiup pada dadanya atau telinganya atau kepalanya. Okey, atau kepalanya. Okey, atau kepalanya. Kemudian yang terakhir, ada satu ayat ni saya memang dengar daripada guru saya sendiri, Profesor Dr. Jumadi Mustar daripada Johor Bahru. Dalam satu kuliah beliau ada sebut, tapi ayat ni sekarang pula saya tak ingat. Okey, saya bagi yang keempat ni. Yang keempat ni antara juga yang baik, ada dalam Quran ayatnya. Allah Taala sebut, fabashshir ibad, berikanlah khabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa dia? Allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Mereka yang dengar kata-kata dan ikut yang terbaik. Maknanya kita nak suruh dia dengar kata kita kan? Ayat ni sebut apa? Mereka yang mendengar kata-kata dan ikut yang terbaik. Ayat Quran, allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Jadi tuan-tuan masa dia tidur ke, dia tengah duduk diam ke, dia nak pergi sekolah ke, tuan-tuan sebutkan ataupun bacakan kepadanya, Allahumma ij'alhu minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Ayat ni saya cari ya. Yastami'una. Surah Az-Zumar ayat 18. Az-Zumar 18. Tapi tak payah ambil semua. Okey. Tak payah ambil semua, ambil dekat pangkal tu je.
allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Tambah tu bolehlah tambah depan. Allahumma ij'alhu, kan? Ya Allah, jadikanlah dia minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Wallahu alam. Zumar ayat 18. Ambil yang pangkal tu saja. Maknanya, ya Allah, jadikanlah dia, Allahumma ja'alhu minal ladzina, daripada kalangan orang yang mendengar perbicaraan fayattabi'una ahsanah, dan ikut yang terbaik. Saya rasa kena berhenti dah tuan-tuan. Kereta BMW ni dah pusing 2 kali dah. Tunggu bos dia balik. Kan? Saya takut pusing 3 kali tuan-tuan, nanti mikrofon dimatikan. Jadi sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita dan memberkati majlis kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah